Okay, Assalamualaikum semua. Kita akan masuk topik final part lah about alkene ni. Chemical properties of alkene. Iaitu reaction of alkene. Okay, eksperimennya kamu dah buat dalam amali. Eksperimen tu ada you reactkan cyclohexane with bromine and you put it under sunlight. Reaction halogenation of alkene. Alkene react with halogen in the presence of sunlight. Iaitu the only reaction of alkene lah. Sebab alkene ni dia tak reaktif lah. Alkenes are unreactive. Dia inert sebab dia tak ada functional group. Alkene are inert. You kena tahu alkene are inert. Dia tak ada functional group. Dia non-reactive. Okay, jadi tak boleh tindak balas dengan acid. Cannot react with acid, alkaline, oxidizing agent, reducing agent, semua dia tak boleh tindak balas. Okay, sebab dia adalah saturated hydrocarbon. Dia tak boleh undergo addition lah. Tak macam alkene. Alkene dia unsaturated. Jadi ada benda boleh masuk kan. Ada reaktan boleh masuk ke dalam dia. Masuk dalam karbon-karbon dan bond tu. Tapi alkene dia saturated, only karbon-karbon single bond, jadi dia sukar bertindak balas lah. Dia tak ada functional group, no functional group. Cannot undergo addition lah. Kita selalu dia bandingkan selalu dengan yang unsaturated lah. Unsaturated boleh undergo addition, tapi alkene cannot. Okay, alkene adalah non-polar sebab only contain carbon-carbon bond. Okay, jadi and carbon hydrogen single bond pun. Electronegativity dia, carbon and hydrogen dia almost similar. That's why dia non-polar. Jadi bond between carbon-carbon are strong. No unpaired electron. Tak boleh tindak balas sebagai base. Dia tak ada. Tapi satu aja, with the right condition, alkene may react through halogenation. Tindak balas dengan halogen. Halogenation. And the type of reaction is called free radical substitution. Free radical substitution. Sebab dia kan saturated, jadi hydrogen tu lah kena tukar ganti. So that means substitution lah. Dan dia melibatkan free radical, intermediate dia adalah free radical, jadi kita panggil free radical substitution. Okay, jadi hari ni saya akan membincangkan dia punya mekanisme dia. Mungkin kamu dah buat waktu amali tak? Waktu amali kamu ada bincang tak mekanisme dia? Belum Puan Nuriyah masa tak bincang lagi betul kan? Belum lagi madam. Masuk sikit kan? Okay, jadi nanti dia betul-betul Jadi kamu boleh juga tulis laporan amali dengan dia punya mekanisme ni, nanti boleh dah belajar. Okey, sebelum kita lihat halogenation tu, kita tengok dululah combustion. Combustion ni kira bukan reaction untuk alkil lah. Ini semua bahan boleh dibakar lah. Ini nak tunjuk kalau kata kita bakar alkene apa jadi. Hidrokarbon when we burn jadi apa. Kamu ada buat amali pembakaran ni, combustion. Combustion ni maksudnya kita ignite dia, kita letakkan api bukan kita panaskan, kita nyalakan dia. Jadi combustion. Dia kita burn in oxygen. Combustion ni kita burn in oxygen. So take note that kalau kata complete combustion maksudnya oksigen tu in excess. Dan produk dia mestilah CO2 and water. Kalau complete mesti produk dia CO2 and water. Jadi oksigen tu in excess. Nak tahu berapa banyak oksigen tu you kena balance kan equation tu. You kena produk dia mesti jadi CO2 and water. Kalau kata incomplete combustion, kamu jangan jadikan dia CO2.
kamu buat carbon monoxide. Kalau carbon monoxide tu adalah hasil daripada pembakaran bahan bila mana oksigen dia limited. Jadi oksigen tak sepenuhnya bergabung dengan karbon. Jadi carbon monoxide. Jadi kamu buatlah carbon monoxide plus water. Ada lagi lah you boleh buat carbon monoxide plus carbon plus water pun boleh, atau carbon plus water pun boleh, tapi saya bagikan satu lah. Incomplete combustion, produk dia biarlah jadi CO, carbon monoxide dan water. Jadi lepas tu kamu balancekan lah equation. Tapi satu bila kamu buat combustion of alkane, structure alkane tu you jangan macam saya ni jangan bagi dalam bentuk molecular formula, betul kan ni? Buat dia punya structure formula. C2 memang tak ada tunjuk structure mana-mana dah kan, ethane kan, tapi lebih baik kita biasakan kita tulis structural formula. Misalnya dia nak kata show the combustions of apa-apa alkane. Jadi kita kena buat structure lah, jangan bagi molecular formula. Sebab mungkin molecular formula, structure macam-macam you boleh lukis. So bagi structural formula. Macam ethane ni tak ada masalah lah. Ethane ni dia C2 juga. Tapi nak tunjuk kat you all, lebih baik you buat structural formula lah bukan molecular formula. Tapi memang kita kena tahu bilangan karbon, hidrogen kan. Bila dia bagi dengan structure nak kena kira balik kan. You tulis dia punya molecular formula kat bawah kalau you jumlahkan. Tapi di equation tu letak structural formula. Faham tak maksud saya? Macam sini saya letak ethane ni tak ada masalah lah. Dia dua karbon saja. Jadi buat karbon macam mana pun memang dia punya joining dia macam tu lah. CH3, CH3. Kod nanti molecular formula yang lain. Okay. Kalau you buat secara molecular formula tapi dia minta, okay, let's say kata dia minta combustion of hexane. Jadi patutnya you kena buat 6 karbon lah lurus. Kalau kata hexane. Tapi kamu pergi letak molecular formula C6H14. Jadi salah lah. Kalau you buat equation C6H14. Kamu nak letak C6H14 boleh tapi letak di bawah buat dalam kurungan. Tapi selepas tu di equation tu letak dia punya formula tu. Structural formula dia. Hexane 6 karbon lurus. Jangan bagi C6H14 tu. Dalam structure, dalam equation tu. Dia letak di bawah tak apa macam buat kurungan. Sebab kita kan nak kira juga kan berapa karbon, senang kita nak balance kan. Faham tak maksud saya? Sebab C6H14 ni ada structure macam-macam. 2-methyl pentane pun C6H14 juga. Tapi sekarang dia kata combustion of hexane. Jadi that's why kita kena lukis structure formula Ingat sebab ada student dia akan bagi molecular formula. Jadi salah lah. Tapi memang kita perlu molecular formula ni sebab kita nak balancekan dia. Jadi letak kat bawah sikit molecular formula dia apa. Okay. Jadi sebab kita nak tahu kan bila kita nak balancekan, kita nak tengok apa karbon ada berapa. Karbon ada 2. So 2 nak letak balancekan tu. 2 CO2, hidrogen ada berapa pula? Okay, hidrogen ada 6. Jadi kena letak 3. Macam tu Ataupun saya buat contoh kat you all. Mari kita buat. Cuba tuliskan. Kan dalam amali ada, kamu dah buat dah. Combustion of cyclohexane. Kamu dah tulis dah equation untuk combustion of cyclohexane dalam amali? Tak buat Saya nak insert slide ni sekejap. Sebab dah buat besar. Dan saya dah adjust pergi. Thumbnail. Okay, misalnya kalau kata cyclohexane. Kamu tak buat lagi kan dalam amali kan? Dah tulis belum? Equation, combustion of cyclohexane yang kamu buat dalam amali tu. Tak ada respon ni. Dah ke belum nak jawab? Dah dengan ya atau tidak je.
Dah tulis belum combustion of, kalau tidak saya buat contoh lain. Belum. Dah ke belum tulis combustion of cyclohexane dekat amali kamu? Belum, madam. Belum, madam. Belum. Kenapa saya dengar sound dia ni, dengar sound dia slow Belum. Belum Okay, tengok Nanti dalam amali kamu kena buat laporan dan ada chemical equation, jadi kamu kena letaklah Okay, saya tunjukkan dalam nota saya tadi letak ethane. Okay, sekarang saya nak tunjuk combustion of cyclohexane. Macam kamu buat dalam amali kan, kamu bakar cyclohexane dengan cyclohexene. Okay, jadi kalau combustion of it's just balance kan equation dia. Combustion chemical equation combustion. Jadi cyclohexane yang you bakar adalah cyclohexane. Jadi kamu boleh lukis dalam bentuk skeletal boleh, sebab dia gelang, selalunya kita lukis dalam bentuk skeletal lah. Cyclohexane C6H2468102 kan dia alkane yang cyclic. Jadi CnH2n lah. Kalau yang open chain CnH2n plus 2. Ni gelang. Gelang dia CnH2n Gelang dia punya molecular formula sama macam alkene. Alkene ni ada satu carbon double bond CnH2n ni. Jadi combustion of cyclohexane ni cyclohexane kamu buat amali ni. Combustion maksudnya kita plus oksigen. Okey, ni liquid cyclohexane ni liquid plus O2 gas. Combustion dia mesti plus oksigen. Kita ignite kan, terbakar cyclohexane ni dalam udara mengandungi oksigen menghasilkan CO2. Ni untuk complete complete combustion menghasilkan CO2 dan air. Saya buat air bawah lah tak muat dia punya tu. Boleh ke saya adjust sikit? Boleh. Okay, buat yang ni dulu. Soalan ni kadang ada juga. Dia tulis combustion. Air liquid. Nampak sangat tu Okay, jadi memang daripada structure tu kalau you tak kira berapa carbon, berapa hidrogen, yang nampak susah sikit lah kan nak balance kan. Jadi ada juga saya letak sini molecular formula supaya senang. Nampak C ada 6. Kita buat CHO kalau kata ada O. Sini hydrocarbon, C dengan H sajalah. Buat C dulu, H lah. Lepas tu lagi O. Jadi kita tengok dia balance ke tak. Jadi C ada 6 carbon. Hidrogen ada 12. Jadi 6 kali 2, 12. 6 juga. Okay, lepas tu baru tengok oksigen. CH baru O Jadi oksigen kita tengok belah sini. 6 kali 2 ni ada 12. Ini 6. H2O kan. 6 oksigen. Jadi ada 18. 18, 9 lah. 9 kali 2, 18. Itu. Jadi ini complete combustion untuk cyclohexane. Yang patut kamu tulis dalam amali kamu lah. Ini complete combustion. Jadi macam tu bagi dalam bentuk structural formula. Sebab gelang you boleh buat skeletal lah. Okay. Kalau kata structure yang open chain jangan buat skeletal lah Lebih baik kamu buat condense campur-campur dengan expanded. Okay, kalau kata incomplete combustion, saya buat juga incomplete combustion. Incomplete combustion maksudnya jangan jadikan dia CO2 lah. Jadikan dia CO produk dia. Jadi cyclohexane
Ingat chemical equation combustion ni kena bagi dalam bentuk structural formula. Kena lukis structure. Jangan buat molecular formula. Kalau C6H12, you buat C6H12 dekat chemical equation dia, dia mungkin bermaksud alkene, hexene. Tapi dia cyclohexane. Okay, dia liquid. Phase letak plus dengan O2, gas. So sekarang kalau kata incomplete, dia jadi carbon monoxide. Gas dan H2O liquid. Okay, balancekan C dulu. C. So C belah kiri ni C6. Jadi carbon monoxide tu kena ada 6. Hidrogen ada 12. So sini hidrogen 9 kali 2, 18 ya. Apa 6? 6 kali 2, 12. 6 kali 2, 12. Okey, sekarang oksigen. Sini ada 6. Sini ada 6. So 12. So ini kena ada 6. 6 kali 2, 12. Betul 6, 6, 12. 6. 6 kali 2, 12. Macam tu lah Kalau kata kamu mungkin dalam bentuk fraction, macam nota saya tadi, kamu mungkin dapat oksigen tu dalam bentuk fraction, kamu boleh tinggalkan dia dalam bentuk fraction ataupun lebih baiknya kamu kali 2. Kamu kali supaya dia tidak dalam bentuk fraction. Maksudnya equation ni, sepatutnya equation kita kena tulis dalam bentuk whole number lah Di CH3, CH2. Okay, bila kita kali 2, dia hilang 2 yang bawah ni tak ada fraction So ni kena ada 2. So 2. Ni dia adalah gas campur dengan 7 oksigen, gas. Bila kita dah kali 2 kan, kali 2 yang bawah terpotong kepada 4 CO2 gas plus 6 H2O liquid. Please letak dia punya phase space saya tak letak di sini so saya letak sekarang. Untuk yang ini pun kali 2, so 2 CH3, CH3 ethane plus dengan 5 ethane adalah gas. Tak buka aircon panas. Plus dengan 5 O2 gas menghasilkan kali 2 so 4 carbon monoxide lah. Plus 6 H2O liquid. Ni combustion. The heat is evolved. Dia adalah tindak balas exothermic heat sebagai produk. Boleh faham Combustion of hydrocarbon, alkane menghasilkan CO2 and water kalau complete. Kalau incomplete menghasilkan carbon monoxide. You buat contoh carbon monoxide lah. Dan air. Dia sebenarnya boleh buat plus carbon saja pun boleh. Carbon monoxide plus carbon pun boleh. Macam-macam juga ni. Asalkan bukannya CO2 and water lah. For incomplete combustion. Okay. Jadi itu tentang combustion. Okay. Sekarang baru kita nak masuk reaction of alkene. Okay, ingat reactions of alkene hanya dengan halogen sahaja. Hanya dengan halogen sahaja, iaitu yang kita buat hanyalah klorin dengan bromin sahaja. Tak ada kita buat reaction dengan fluorine, iodine, tak ada. Klorin dengan bromin sahaja kita buat reaction of alkene dengan halogen. You buat chlorination, dia panggil term dia tu chlorination. Bromination. Bromination, sorry.
chlorination, bromination. Okay. Dengan sunlight, under sunlight, UV atau heat, ni dia punya condition dia. Jadi reagent dia halogen. Reagent dia adalah chlorine atau bromine in inert solvent. In dichloromethane. Cl ada dua ni, dichloro, karbon satu, methane. Dichloromethane. Itu reagent dia Chlorine atau bromine in dichloromethane with condition dia, ni condition. Condition ni keadaan dengan adanya sunlight atau heat atau tulis UV, ultraviolet light. So produk yang terhasil tu adalah haloalkane. Hidrogen kita gantikan dengan halogen. Substitution. Hidrogen gantikan dengan halogen. Dia jadi haloalkane lah. Dia jadi haloalkane. Daripada alkane jadi haloalkane. Tukar ganti. Reaction ni kita panggil free radical substitution. Free radical substitution. Kamu tahu dah dia substitution. Kamu tahu dah dia ni tukar ganti kan? Hidrogen diganti oleh halogen. Jadi tukar ganti. Ada dah something, ambil keluar, bubuh benda lain. Itu tukar ganti. Tapi dia melibatkan free radical lah. Dia punya intermediate dia adalah free radical. Jadi bila kita nak tulis reagent dan conditionnya kita tulis macam ni lah. Bromine, ada UV, solvent dia, inert solvent, CH2, Cl2 ni solvent. Ada condition dan dia punya solvent, ada dia punya reagent, produk dia. Jadi H yang keluar tu dia bergabung dengan one of the Br jadi HBr. Okay, boleh faham itu dia punya chemical equation. Secara general lah sahabat ni Tapi semuanya kita UO ni hanyalah, mekanisme dia hanyalah tukar ganti satu hidrogen dengan satu Br. Setiap molekul alkane tu kita tukarkan ganti hanya satu hidrogen sahaja setiap satu molekul. Satu hidrogennya ditukar ganti dengan satu halogen Br. Jadi dia punya mekanisme ni dia adalah mono substitution je. Dia mungkin dia panggil mono bromination ke. Iaitu mono substitution. Mono je. Maksudnya sebab hidrogen tu semua, dalam alkane tu semuanya boleh tukar ganti. So, dia melibatkan Madam mute. dan dah. Sound dia tutup. Lu dengar tadi? Tak. Tak dengar yang dekat mono tadi, madam. Macam dia tertekan kot. Ya kot. Tengok, dia automatically dia tutup. Sekali lagi saya tengok. Ya Allah. Tak jadi. Hari kalau dia nanti kamu kena kamu jerit kuat-kuat sikit lah. Saya dengar di depan ni. Kalau kata dia putus lagi. Okey jadi ulang balik kat mana tadi? Okey, mono. Allahu Rabbi. Okey,
Jadi kamu punya mekanisme hanya tukar gantikan satu hidrogen bagi setiap molekul tu, kita gantikan satu hidrogen sahaja dengan Br. Jadi kita buat ni mono substitution, mono bromination. Kalau melibatkan bromin kita panggil mono bromination. Kalau kita tindak balas dengan klorin, mono chlorination. Macam tu. Bromination, chlorination, mono. Jadi kita akan menghasilkan haloalkin. Okey, jadi itu yang saya tunjukkan di atas yang equation yang pertama tu adalah chemical equation dia. Jadi kalau kata mekanisme dia macam mana? Mekanisme tu adalah step by step, dia tunjuk macam mana tindak balas tu boleh berlaku. Macam mana kita boleh dapat produk tu. Okey, jadi yang ni saya tunjukkan contoh kalau kita buat reaction methane dengan klorin. Methane dengan klorin Kita nak buat halogenation of methane atau chlorination of methane. Monochlorination of methane. Okey, jadi kamu boleh tulis CH4, boleh kat sini boleh tulis, tak ada masalah. Ni equation saja, ini chemical equation dia. Ini hanyalah, ni belum lagi mekanisme, ini chemical equation dia. Chemical equation, dia tunjuk overall dah. Reactant apa, dengan reagent apa, condition macam mana, produk dia macam mana. Jadi kita akan tukar ganti hidrogen tu dengan Cl. Okay, methane jadi chloromethane. Okay, jadi halogenation is a free radical substitution. Mechanism dia mesti ada step-step ni dan kamu mesti tulis dia punya step ni Initiation, propagation, termination. Step dalam mechanism tu. Kena tulis nama-nama step dia. Initiation, propagation, termination. Initiation maksudnya rantai tu bermula. Chain initiation. Okay, first step, rantai tu bermula dengan macam mana? Kamu tunjukkan homolytic cleavage. Bila mana klorin itu, klorin molekul, dia non-polar molekul. Bila adanya cahaya, sunlight, ultraviolet light atau panas, dia mengalami homolytic cleavage. Klorin molekul mengalami homolytic cleavage. Jadi homolytic cleavage, kita tunjukkan anak panah, kepala dia separuh. Elektron satu je bergerak. Jadi ini pergerakan elektron, single elektron yang bergerak. Jadi menunjukkan homolytic cleavage. Homolytic cleavage. Kalau kata anak panah kepala ni kita buat dua, dia maksudnya heterolytic cleavage. Kalau anak panah ni kepala dia sempurna kan, ni separuh saja. Kalau anak panah dia tu kepala dia sempurna, maksudnya heterolytic cleavage. Jadi penting kamu tunjukkan yang halogen itu, klorin atau bromin, mengalami homolytic cleavage dengan adanya cahaya, menghasilkan free radical. Okey, Azan dekat sini. Azan, menjawab Azan. Kalau saya stop, dia akan break terus. Kamu sambil baca dululah. Dengar Azan. Dengar clear tak? Dah ada.
Okay, wait. Mana saya tadi? Okay, kejap. Okay, jadi dia ada chain initiation. Bila mana saya tengok putus tak? Chain initiation bila mana adanya cahaya, sunlight, halogen itu mengalami homolytic cleavage, menghasilkan free radical, species intermediate, intermediate species containing unpaired electron, dia neutral species, very reactive, containing unpaired electron, free radical. Okay, jadi apa tujuan adanya ultraviolet light tadi is as a source of energy. Kan dalam soalan amali ada tanya ni. Is a source of energy supaya covalent bond ni dapat di break through homolytic cleavage. For covalent bond in the chlorine molecule undergo homolytic fission to produce chlorine free radical. Itu jawapan dia Kalau nak soalan tanya apa tujuan ni kena ada cahaya kat situ, cahaya matahari. Okay, step yang kedua adalah chain propagation. Chain propagation. Okay, bila kata dah terhasilnya free radical di first step tadi, free radical tu dia akan serang kamu punya alkane. Jadi dia akan ambil hidrogen. Cl free radical dia akan ambil hidrogen. Maka dengan itu metal akan jadi free radical. Kamu kena tunjukkan ikatan CH bond itu di mana berlakunya homolytic cleavage di situ. Saya tengok dia. You all mesti tak nampak pointer dia juga kan? Tapi nak tunjuk ke you all. Ataupun saya tunjuk slideshow ni lah. Sini Kena tunjukkan carbon hydrogen bond ni. Single bond ni kena tunjuk. Tunjukkan ikatan mana yang akan putus secara homolytik. Hidrogen yang mana yang hilang tu. Jadi carbon yang ada hidrogen tu, carbon tu akan menerima elektron. Elektron tu ditinggalkan kat dia. Okay, jadi dia jadi alkyl free radical. Alkyl free radical kemudian akan menyerang halogen. Tak semua halogen telah menghasilkan free radical dekat first step tadi. Ada masih yang dalam bentuk molekul. Jadi maksudnya free radical alkyl tu dia akan combine dengan Cl, maka akan menghasilkan kita punya produk chloromethane. Jadi take note dalam chain propagation, iaitu dalam step yang kedua, ada dua step. Iaitu free radical dengan bukan free radical. Free radical dengan bukan free radical. Okey, kena ingat tu. Okey, nanti kita buat contoh lain. Okey. Jadi selagi mana free radical tu masih ada, tindak balas tak akan berhentilah. Jadi untuk kita tamatkan tindak balas, kita kena satukan
free radical. Dua free radical kena satukan atau kena combinekan dua free radical together supaya hilang free radical itu. Jadi dalam sistem kita free radical yang kita ada Cl free radical dengan methyl free radical. Jadi keberangkalian dia mungkin Cl yang akan bertemu, methyl dengan Cl yang akan bertemu atau methyl-methyl. Jadi yang kita nak kat mana yang ada elektron dekat situ kita sambungkan. Okey, yang ini takut ada untuk mengelakkan kekeliruan. Tengah pemeriksa dia particular. Jadi kamu masa saya edit itu saya tak perasan Kamu betulkan dia punya elektron ni. Elektron ni betul-betul letak kat karbon. Radical tu. Letak betul-betul dekat karbon. Dot tu buang. Letak kat karbon. Dia particular juga ni. Sama ada belah kiri atau belah atas atau belah bawah. Tapi dekat-dekat dengan karbon. Macam ni saya letak sebelah hidrogen kan. Nanti dia orang tak nak. Letak betul-betul kat sini. Kena edit balik. Kalau yang tadi macam mana? Yang ni pun dia pada karbon. Tak pada karbon. Letak elektron tu pada karbon Okey, jadi itu dia punya mekanisme lah. Ada 6 step. Ada 6 step. Okey, mekanisme ni very common. Okay, ni ada saya bagi contoh lagi. Tengok dulu contoh ni sebelum kita buat sendiri Okey, sekarang ni saya tunjukkan pula mekanisme untuk 2,2-dimethyl propane. Reaction dengan bromin, 2,2-dimethyl propane, reaction dengan bromin, UV dichloromethane menghasilkan 1 bromo 2,2-dimethyl propane. Produk dia Jadi ingat mekanisme dia adalah chain initiation. Chain initiation iaitu tunjukkan homolytic cleavage. Nak panah kepala separuh ni penting. Nak panah mesti ada. Kalau tidak equation kamu salah. Homolytic cleavage, bromin molekul tu apabila adanya cahaya penting letak situ. Dia menghasilkan free radical. Kemudian free radical yang terbentuk ini, free radical yang terbentuk ini dia akan menyerang kita punya alkane. Dia akan combine dengan hidrogen. Jadi kamu tengok tadi karbon yang ada halogen byproduct itu. Jadi bond mana yang akan putus? Karbon hidrogen bond. Ini semua ni metil ni semuanya sama sajalah. Di mana-mana kamu tukar ganti hidrogen dengan hidrogen sama sajalah. Okay, sebab saya nak bagi sama dengan dia punya produk tu, saya buat dia belah sinilah Kamu nak buat hidrogen mana pun boleh. Tapi tunjukkan bond karbon hidrogen tu. Sebab kita nak buat homolytic cleavage kat situ. Okay, jadi Br ni dia akan combine dengan hidrogen. Hidrogen kena bawa satu elektron. Ikatan itu mempunyai 2 elektron. Satu lagi elektron tinggalkan pada karbon. Hidrogen bawa satu elektron. Nak pergi combine dengan Br. Okay, maka dengan itu kita dapatlah elektron pada karbon itu. Kemudian alkyl free radical tadi, alkyl free radical daripada atas tu dia akan combine dengan Br. Tak semua Br dalam bentuk free radical, pasti ada dalam bentuk molekul. Jadi dia akan combine tu, maksudnya kita dapatkan garis ikatan. Macam tu. Boleh ke? Kemudian kita buat termination lah, chain termination. Kita combinekan, kena ada nak panah. Combinekan. Jadi dot tu CH2 dot, CH2 yang ada dot tu bukan CH3 tak ada dot.
Boleh ke? Okey. Misalnya kita buat yang lain. Kamu nak tengok. Okey, kalau saya bagi equation macam ni, saya buat macam ni Ada sikit masa saja lagi. Misalnya saya propane CH3 CH2 kan, 2, 3, 4 kita tahu berapa hidrogen tu 3, 1, 4 propane gas propane adalah gas. Nak balas dengan bromin katakan adanya cahaya dalam solvent dichloromethane. Katakan saya nak tunjukkan dia ada 2 possible tau produk yang mungkin. Kalau mono substitution ni dia ada 2 possible. Satu bromopropane. Hidrogen yang karbon pertama dia tukar ganti. Ataupun satu lagi produk mungkin juga 2 bromopropane. Hidrogen yang karbon kedua yang ditukar ganti. Sekarang kalau saya nak suruh you all buat mekanisme untuk penghasilan 2 bromopropane plus HBr. Cuba buatkan dia punya mekanisme. Take note, kamu kena take note yang kita tukar ganti ni hidrogen karbon kedua. Dia ada 2 possible di sini Produk dia mungkin 1 bromopropane ataupun 2 bromopropane. Tapi oleh kerana saya nak suruh you all buat mekanisme, nak tengok you all faham tak apa yang saya maksudkan ni. Saya nak suruh you all buat mekanisme untuk penghasilan 2 bromopropane. Jadi macam mana mekanisme dia? Mekanisme dia macam mana? Boleh tak? Boleh tulis tak? First, mekanisme dia. Mula-mula. Masih di sana ke? Mula-mula kita buat chain initiation. Tulis nama step dia tu chain initiation. Chain initiation tulis. Iaitu careful tengok bromin ni ke klorin. Jangan tersilap. Bromin. Tunjukkan ikatan covalent. Sebab kita nak tunjuk homolytic cleavage. Buatkan satu garis ikatan covalent. Jadi elektron akan diberikan kepada Br sebelah sini. You nak buat atas bawah pun boleh atau atas pun boleh. Satu lagi elektron tempatkan pada bromin sebelah. Satu ikatan ni, ikatan covalent ni ada 2 elektron. Homolytic cleavage, bond breaks symmetrically ataupun elektron split equally. Elektron tu bagi sama rata. Seorang dapat seorang satu. Anak panah tu kepala dia separuh. Okey, kepada UV jangan lupa. Dichloromethane tak letak tak apa tapi UV tu penting. UV. Ada. Anak pak saya yang saya highlight ni penting Jangan tak ada. Kena ada anak panah. Okay, so dia jadi free radical. Boleh buat 2 Br dot pun boleh atau Br dot pun boleh. Elektron ni nak buat kiri kanan atas bawah boleh. Jadi itu chain initiation. Bermulanya kita nak balas dengan pembentukan free radicals. Apabila bromin molekul yang non-polar mengalami homolytic cleavage bila adanya cahaya. Okay, kemudian step yang kedua adalah chain propagation. Chain propagation.
Okay, chain propagation. Ingat tadi first step tadi dah hasilkan free radical. Jadi free radical tu akan serang kita punya alkane. Jadi structure alkane kamu tu propane. Kamu ingat produk dia tu Br tu pada karbon kedua. Jadi hidrogen karbon kedua yang akan kita keluarkan. Jadi kita buat ikatan karbon hidrogen karbon kedua. Bond karbon hidrogen karbon kedua. Yang kita kena tunjukkan bond karbon hidrogen bond karbon kedua. Hak yang lain kita rapatkan. You boleh tunjuk semua, tak ada masalah, tapi nampak serabut. CH3, 1, 2, 3, dia H ada kat sini. Ni CH3. Yang rapatkan sikit. Kamu nak buat structure ni, saya campur-campur condense dengan expanded sikit. Yang pentingnya kamu buat bond ni. Bond tu mesti ada, bond carbon. Tak kisah highlight kan. Jadi tunjukkan homolytic cleavage kejap lagi Kita bila adanya apa tadi bromin kan. Kita buat ni reaction dengan bromin jangan pergi buat dengan klorin pula, silap. Jadi bromin free radical yang telah terbentuk di first step tadi dia akan combine dengan hidrogen. So dia datang, dia nak combine dengan hidrogen. Jadi hidrogen kena keluar dan bawa satu elektron. Ni maksudnya dia nak combine dua ni lah. Dia boleh buat anak panah ke arah dia sedikit pun boleh. Lepas tu, ini dia akan tinggalkan dekat situ. Sebab itu kita kena tunjuk bond tu. CH bond tu kena tunjuk. Sebab kita nak buat homolytic cleavage nak tunjukkan situ. Nah, kalau kata anak panah ikatan itu, kalau dia macam itu, macam ini maksudnya putuslah You sama ada you buat atas bawah pun boleh. Ni maksudnya dia putus. Elektron dah tak ada kat situ lagi. Dia dah keluar semua jadi putus. Jadi sekarang ni karbon tu dia akan menerima elektron. So dia jadi free radical. Kat mana yang ada hidrogen, hidrogen tu keluar, jadi free radical kat situ. Plus HBr. Nah H tu dia dah keluar, dia dah bawa satu elektron combine dengan Br. Br free radical. Dia dapat free radical alkyl. Okey. Kemudian alkyl free radical ni dia akan combine dengan Br. Br molekul. Tak semua dah jadi free radical saya kata tadi. Dia tunjukkan homolytic cleavage. Tunjukkan elektron keluar. Yang ni akan combine dengan dia. Maksudnya dapat ikatan lah antara C yang tengah dengan Br. Siapa boleh faham ni? Awal-awal mungkin susah lah. Tapi kalau you tengok susah bagi yang tak pernah tengok lagi, nampak macam apa benda ni. Jadi free radical ni dia akan recycle balik lah. Terbentuklah ikatan antara C dengan Br. C dengan, ni terbentuk ikatan lah ni Bila Br ni dia keluar bawa satu elektron, dia combine dengan C yang ada free radical tu, maka terbentuk ikatan C dengan Br. Boleh tak? Lepas tu termination lah. Termination senang kan, termination tak ada masalah. Propagation tu you all tak boleh nak ingat. Termination. Apa possible free radical yang ada dalam sistem? Chain termination. Jadi kita combine sahaja free radical yang ada Kita ada free radical Br. Kita ada free radical, free radical ni free radical isopropyl. Dia duduk tengah, isopropyl lah, 3 karbon cabang macam tu kan. Jadi probability dia Br dot dengan dot bertemu,
Jadi BR2 mungkin BR dot dengan isopropyl free radical ni atau isopropyl dengan isopropyl. Jangan lupa dia punya anak panah. Okey, ni tak muat. Saya buat produk dia turun ke bawah. Anak panah dia bertemu. Dia combine untuk ikatan. Tunjukkan dia cantum. Ini dia jadi produk dia. CH3, CH3. Kamu buat garis ikatan. Senang. Dekat karbon tu dia cantum. Yang mana ada dot tu. Macam tu. Okey tak? Macam mana? Ada nak tanya tak? Semua dia kan sebenarnya you just focus. Dia macam ni kan, you just focus. Itu saya beringkaskan. Okay, first step BR misalnya. Tunjuk macam tu. Itu. Ada UV, dia jadi free radical. Kan? Lepas tu yang kedua, free radical daripada first step tadi dengan alkane. Kita fokus dekat carbon hidrogen. Yang mana hidrogen mana kita nak keluarkan. Dengan BR free radical. Yang ini, dalam propagation ni Yang ini, dia datang. Yang ini kena pergi keluar. Nak combine dia. Jadi electron tu tinggal dekat carbon tu. Jadi ikatan putus antara CH tu. H tu dah keluar. Dah bawa satu elektron pergi combine dengan BR. Jadi elektron tu ditinggalkan dekat carbon tu. Dia jadi HBr. Okay. Jadi bila dia dah jadi alkyl free radical, alkyl tu dia akan combine dengan BR molekul. Jadi dia kena bawa elektron nak combine. Dia kat situ. Maksudnya dia akan jadi kita punya produk lah, BR. Plus BR free radical. Lepas tu termination lah. Jadi maksudnya first step, propagation. Lepas tu termination lah yang last kali tu. BR dot dengan BR dot. BR dot dengan carbon dot. Apa dia? Kan dia jadi combine je lah. Carbon dot dengan carbon dot. Faham tak? Combine je lah. Macam mana? Madam. Terkeluar lagi. Aduh. Madam nak tengok yang slide tadi. Sekejap, saya tak kenapa sound saya tak dapat sound you all ni. Saya tak boleh dengar you all sekejap. Okay ya. Baik, cabut ke? Nampak. Lagi dia cakap? Baru masuk. Sekali lagi apa dia? Nak tengok yang mana? Yang slide sebelum ni. Sebelum yang ni. Ni. Yang ni chain termination. Kejap. Chain termination. Kamu salin lah.
Tadi sound dia tak okey. Maksudnya saya tak masuk tadi mic tadi saya rasa. Dia bercakap depan macam ni. Dia tak masuk wire pun tadi. Sound dia tak elok lah. Dah Dah set, madam. Okay, kita ulang balik tengok Okay. Yang saya buat tadi kan. Fokus. Kamu fokus tengok apa produk dia. Kamu nak apa produk dia, nak hasilkan macam mana. Ikut kehendak soalan. Mungkin dia dah bagi equation. Mungkin dia bagi nama. Dia buat dengan ayat. Dia bagi buat dalam bentuk ayat. Dia habaq apa yang dia nak. Mungkin juga yang saya tunjuk macam ni. Yang ni, kamu tukar ganti apa pun, produk dia sama. Sebab hidrogen ni semuanya sama. Dia tukar ganti hidrogen mana-mana tu, dia panggil equivalent hidrogen ini Hidrogen ni semua sama. Kalau you tukar ganti hidrogen mana-mana pun, produk dia sama saja. Iaitu 1 bromo, 2 dimetapropin. Tukar mana-mana hidrogen pun sama saja. Jadi mungkin yang jenis macam ni, macam you buat eksperimen kan, you buat cyclohexane, kamu tukar ganti mana-mana pun sama. Mungkin saya tunjuk cyclohexane kat you. Okay, saya tunjuk ni Okay, tengok Jadi kalau ini asas tau. Ya kan? Ada initiation, ada hidrogen kita keluarkan, BR ambil hidrogen tu jadi free radical akil. Free radical akil terbentuk. Jadi free radical akil ni yang akan combine dengan BR atau klorin Dia jadi produk kita tu. Jadi produk kita dah terbentuk dekat propagation step second step propagation. Yang ni ada kita jumlahkan je termination Okay, sekarang kalau kata cuba buat saya ambil masa sikit buat apa yang berlaku di amali kamu. Cyclohexane. Dan nanti dengan Puan Noriah kamu ulang lagi, tengok boleh ke tak boleh. Benda ni kena ulang-ulang Okay, ni dalam eksperimen kamu. Eksperimen tu iaitu kamu buat cyclohexane dengan bromin, adanya sunlight, ada chloromethane. Jadi setiap hidrogen tu dia ada 2 hidrogen. Setiap karbon 2 hidrogen. Hidrogen mana-mana pun kita tukar nanti semua sama. Jadi kita akan menghasilkan bromocyclohexane. Halogen kita bromocyclohexane. Produk you adalah bromocyclohexane. Ini kalau saya tak tunjuk hidrogen, faham je lah dia hidrogen mana-mana pun sama saja. Sebab saya nak tunjuk bagi nampak sikit. Jadi satu hidrogen tu kita dah ambil keluar, kita gantikan dengan BR. Kalau skeleton patutnya tak payah tunjuk lah hidrogen-hidrogen tu tapi tak apa, nak tunjuk P lah. Nak tunjuk bagi nampak yang satu hidrogen tu kita tukar ganti dengan halogen BR. Jadi mekanisme dia macam mana? Mekanisme dia kita baru sejam 1 sampai kedua kan. Ada masa lah. Mekanisme dia iaitu chain initiation. Boleh buat sendiri tak ni? BR, ada BR. Tunjukkan ikatan covalent, BR. Homolytic cleavage, anak panah kepala dia separuh. Saya cakap banyak kali dah ni. You all mesti dengar ni. Kepala dia tu separuh je. Jangan buat kepala dia 2. Jangan buat kepala dia penuh. Kepala dia separuh saja. Kepala dia separuh.
Homolytic cleavage. Saya duk cakap ni, saya rasa kalau saya suruh you all buat, saya nampak mesti ada juga yang tak perasan juga. UV kena ada. BR free radical, BR free radical. Macam tu chain initiation. Ikatan covalent dia mengalami homolytic cleavage. Ikatan covalent yang non-polar. Sebab BR ni sama electronegativity. So dia mengalami homolytic cleavage. Okay, kemudian step yang kedua adalah chain propagation. Dalam chain propagation, ingat dia sambung daripada step tadi. Dah hasil free radical, sekali lagi tulis free radical tu. Jadi free radical tu dia akan serang kita punya alkane. Tunjukkan ikatan CH. Dia dalam bentuk skeletal, C tak tunjuk lah. H tu kena tunjuk sebab kita nak tunjuk homolytic cleavage C dengan H. Okay, free radical. PR free radical tu, macam tu, tengok tu. Dia akan datang. Dia nak kahwin dengan H ni lah. Dia nak ambil H tu. H akan keluar lah. H bawa satu elektron pergi combine. Satu lagi elektron tinggalkan dekat carbon yang dia. Jangan pergi carbon lain. Jangan pergi carbon situ kan. Carbon yang bonded dengan H tadi. Tengok betul-betul dia pergi. Kita buat di tengah-tengah ikatan ni. Jangan pergi buat H pergi ke carbon tu, salah ni. Maksudnya ini ikatan, kita buat tengah-tengah tu, tengah-tengah. Sini, sini. Tengok tengah-tengah. Dia pergi kat carbon yang ada H tu. Jadi maka dengan itu terbentuknya lah elektron dekat carbon tu. Jadi free radical cyclohexyl. HBr. HBr ni white fume. Dia wasap putih. Okey, dekat equation patutnya letak dekat dia punya chemical equation tadi. Okey, lepas tu cyclohexyl free radical. Dia sambung-sambung je daripada yang ni kan. Ini tadi had ni daripada sambung yang first step tadi. Lepas tu ambil yang ni pula. Tu dekat bawah ni. Ini. Plus dengan tidak semua BR dah jadi free radical, ingat tu. Masih ada dalam molekul bromin. Kamu ingat propagation ni dia free radical dengan bukan free radical. Jadi cyclohexyl free radical ni dia akan serang BR molekul. BR akan bawa satu elektron untuk combine dengan C. Dapat produk kita lah bromocyclohexane. Satu lagi elektron tu tinggalkan pada BR tu. Kamu rasa boleh lagi? Saya buat dah berapa kali dah ni? 1, 2, 3. Ni maksudnya 4 dah. Sebab dia dalam exam very common lah kena faham ni. Nanti PP SDS buat lagi sekali lagi. Tak boleh saja sangat lah. And then termination. Chain termination. Okay, tengok free radical apa yang ada dalam sistem. Okay, BR dengan BR. So BR dia akan bertemu. Menghasilkan BR molekul. Nak tunjuk ikatan pun boleh, tak mau tunjuk pun tak apa. Tak kisah dah. Tunjukkan nak panah. Daripada free radical tu lah kalau boleh duduk dekat-dekat. Kalau kata you buat dekat-dekat lagi senang lah. Ni nak pandai sampai susah nak lukis tu. Buat dia dekat-dekat berhadapan. Maksudnya you buat BR duduk tang ni. Senang. Ke depan. Macam tu senang.
Okey, mungkin Br free radical dengan apa? Cyclohexyl. Cyclohexyl tadi kalau kita buat belah karbon belah sini macam jauh kan? You buatlah belah sini. Sama saja. Berdepan. Okey, so ada ikatan. Mungkin cyclohexyl dengan cyclohexyl. Kita buat berdepan. Senang anak panah tu kita nak buat. Di mana yang ada dot-dot tu, dia akan buat satu garis ikatan. Maka bentuklah garis ikatan. Macam tu, garis ikatan. Satu garis ikatan kan memerlukan 2 elektron. Okey tak? Boleh tak? Macam mana? Kadang-kadang soalan dia mungkin minta full chemical equation. Kadang dia minta part. Dia kata buat propagation. Buat propagation step. Daripada klik ni. Saya tunjuk sekali lagi saya buat laju tadi. Okey. Yang you punya eksperimen. Kamu reactionkan cyclohexane dengan bromin kan. Dia punya observation dia apa dia? Ingat tak observation dia? Okay, observation dia adalah reddish brown. RE reddish brown. Color of bromine. Decolorize. Decolorize. And okay, ni produk dia ni dia ada HBr. Dia plus HBr. Reddish brown, color of bromine decolorize. Bromine tu warna dia perang kemerahan. Reddish brown, color of bromine decolorize and white fume. Kadang-kadang ada buku dia mention ni, ada tak? And white fume, wasap putih form. White fume tu HBr lah. HCl bukan white fume, HBr. Itu observation dia. Kita boleh balik elok sikit. Reddish brown. Decolorize. Color of bromine ni decolorize. And white fume form reddish brown. Decolorize. Observation. Reddish brown. Decolorize and white fume form. Okay, jadi monobromination. Satu hidrogen bagi setiap molekul cyclohexane ni ditukar ganti akan menghasilkan haloalkane bromocyclohexane. Cyclohexane. Jadi mekanisme dia melibatkan chain initiation first step. Bila adanya UV tunjukkan homolytic cleavage, jadi free radical. Chain initiation rasa tak ada masalah. Ada juga lah yang anak panah mungkin tertinggal macam tu lah. Lepas tu chain propagation, free radical yang terbentuk di first step tadi dia serang alkane, dia akan ambil hidrogen. Kamu ingat nak tukar ganti. Jadi hidrogen alkane tu keluar dululah. Dia keluar, hidrogen tu keluar, dia jadi free radical dekat carbon alkane. Okay, hidrogen tu diambil oleh Br, free radical, jadi carbon tu jadi free radical. Jadi cyclohexyl free radical. Kemudian barulah dia combine dengan Br. Daripada Br molekul untuk jadi kita punya produk. Ini mungkin
chain propagation yang mungkin you akan ada problem. Boleh ke? Termination tak ada masalah saya rasa. Termination just combine je. Apa free radical yang ada. You buat garis. So far macam mana? So far so good? Menam Menam ni sebab yang kita belajar ni lah. Test tube W and V. Oh dah. Ini adalah water. Ini masih juga solubility. Ini solubility dalam air dengan solubility. Ini macam solubility macam yang amali kamu Bukan. 7 pun 7 proper combustion. Bukan. Nombor 8. A student add 1 ml of bromine into gas vessel containing ethane at room temperature on a bright sunny day. State the type of reaction. Type of reaction ni apa dia? Anybody? Kan bromine. Susah sangat. Bromine dengan ethane, CH3 plus bromine, ada UV, bright sunny day kan, dichloromethane lah tu. So produk dia CH3, CH2Br plus dengan HBr. State the type of reaction. Saya ada mention dah tadi. What's the type of reaction? Free radical. Free radical. Okay, very good. Free radical substitution. Write the reaction equation. Ni saya dah tulis dah kat atas ni. Nah, ethane, bubur gas lah. Ethane plus bromine. Bromine dia liquid. UV dichloromethane. Jadi bromo ethane plus HBr. HBr gas. Bromo ethane gas lah. Write the mechanism for the product. Nota saya tu dah ada. Mechanism untuk ethane. Compare the colour of the mixture under sunlight and in the dark. Kalau dia in the dark, question dia, kalau kita in the dark, you all buat cyclohexane in the dark. Ni sekarang nak cakap tentang ethane. Okay, kita buat ethane lah. Plus bromine. Kalau in the dark, kita buat dark kat situ. Dichloromethane in the dark. Bila tak ada tindak balas, kita tulis no observable. Jangan tulis no reaction. No observable change. Kalau hak jenis tak ada tindak balas. Maksudnya dia punya observation dia. Observation dia adalah reddish brown. Dekat sini dia jadi besar. Dia punya observation dia adalah bagus lah ni komputer ni saya baru beli. Bagus dia tak lari-lari. Observation dia adalah reddish brown. Color of bromine remains unchanged. Okay, macam tu. Tak ada tindak balas kan. Jadi warna bromine masih adalah kekal. Dia tak mengalami tukar ganti. Bromine tu duk ada je.
Jadi warna dia macam tu lah, tak ada apa-apa kat bromin. In sunlight, reddish brown color of bromine tu decolorize, dia jadi colorless. Kalau in the dark, reddish brown color of bromine remains unchanged, still reddish brown. Sebab tak ada tindak balas, tidak berlakunya free radical substitution. Kalau you nak explain further, tak adanya source of energy for homolytic cleavage untuk menghasilkan free radical, sebab in the dark. Macam tu. Okay, boleh kan? Tutorial ni sebenarnya dah habis lah kita bincang ni. Dia tak tentang apa yang you all tak faham? Lalu cepat ke macam mana? Nak try buat yang lain lagi, mekanism. Dia kena banyak buat lah latihan ni. Nak try buat lagi. Kita ada masa sikit lagi. Kalau kita nak buat contoh, okey, saya bagi contoh lain. Kita buat, kalau saya buat dalam perkataan. Contohnya, buat ayat tengah okey. Cyclo, ni question dia. Cyclopentane reacts with chlorine cyclopentane undergo tak macam ni. Cyclopentane undergo mono chlorination. Cyclopentane undergo monochlorination under sunlight. Write dia punya the mechanism. Tadi dia bagi chemical equation kan. Sekarang kamu kena buat chemical equation dulu supaya kita tahu produk apa yang kita nak buat mechanism ni. Cyclopentane undergoes monochlorination under sunlight. Write the mechanism. Okay, buat dulu chemical equation supaya kita tahu apa yang kita nak. Kita nak fokus pada mana. Chemical equation. Cyclopentane. Semua boleh buat ke? Ni tak nampak you all nak buat tu. Kamu buat sambil buat Kamu buat dengan saya. Cyclopentane. Boleh sambil buat Cyclopentane gelang berapa? 5. Gelang 5. Okey. Cyclopentane react dengan apa? Nak plus dengan apa? Monochlorination. Chlorine. Very good. Chlorine. Selalu student dia akan tertukar ni. Ada juga buat apa-apa mechanism rupanya dengan bromine. Tu dia jenuh. Dia pergi buat dengan chlorine. Dia careful Chlorine. Okay. Letak UV. Nak letak sunlight boleh. Letak UV. Jangan lupa dia punya inert solvent. Dichloromethane. Kita buat mono. Jadi tukar ganti kat mana-mana pun sama. Medium. Ya. Yang CH2Cl2 tu memang tak ubah kan? Tak ubah. Okay. Dichloromethane. Ataupun carbon tetrachloride pun ada, tapi jangan ada solvent tu dia tak mudah. Selalunya dichloromethane lah. Ini nama dia dichloromethane. Satu carbon
Nah, dia satu karbon, Cl dia ada 2. H dia ada 2. Dia inert solvent. Dichloromethane. Saya padanlah banyak sangat Okay, like that. H tu dia keluar, kita buat skeleton, kita tak tunjuklah H mana nak keluar tu kan. H yang one of the carbon mana-mana tu sama saja. Plus jadi HCl. Macam tu. Kan. Dia jadi, kita tak letak nombor 1 tau. Sebab dia kalau dia ada 1 saja kat mana-mana carbon tu kat carbon nombor 1, kita tak panggil dia 1 cyclopentane. Kita panggil chlorocyclopentane. Jangan letak 1. Ni kan gelang 5, cyclopentane 5. Jadi chlorocyclopentane produk dia. Jadi haloalkin. Okay, so first step dalam mekanisme adalah chain initiation. Ulang-ulang tu je. Okay, kita kena tunjukkan ikatan. Sebab kita nak buat homolytic cleavage, nak kena tunjuk ikatan. Cl tu. Tunjukkan, you putuskan ikatan daripada tengah-tengah ikatan tu satu Cl datang bagi sini. Tapi jangan lupa UV, Cl free radical, Cl free radical. Itu chain initiation. First step. Okay. Second step. Chemistry ni dia memang kena buat. Kalau selagi you tengok je tak buat, you tak tahu. Dia memang kena buat. Chain propagation. Ingat free radical yang terbentuk tadi, kita buat reaction dengan klorin ke bromin. Klorin jangan lupa. Ni klorin. Okay, klorin dia akan serang kita punya alkane kita tu. You nak buat ikatan kat mana-mana pun tak sama saja sebenarnya ni kan. You nak buat yang atas ke, you nak buat yang kat bawah ni ke, sama saja, tak salah. Kalau you kata you nak tunjuk kat sini tak ada. Pakai pembaris buat tu. Okay, plus dengan apa tadi, Cl kan. Cl. Jadi Cl ni dia akan kacau H2. Jadi H2 akan bawa satu elektron. Nak buat ke mana boleh. Satu elektron tinggal kat situ. Kat carbon tu. Bagi cantik-cantik sikit lah. So, ini dia akan ada dot. Plus HCl. Lepas tu, dot tu. Plus dengan Cl. Pergi sini. Dia pergi sini. Dia pergi sini. Pergi macam dia nak bercantum. Bila dia dekat-dekat sikit. Dia macam cantum. Bercantum tu maksudnya dia buat ikatan. Cl. Cl. Boleh Boleh tak? Lepas tu buat termination lah. Termination. Chain termination.
Cl dot dengan Cl dot. Cl dot dengan cyclopentyl. Cyclopentyl. Ni buat cyclopentyl macam ni pun boleh. Nak baring dia sikit pun boleh. Okay. Combinekan dia. Combinekan dia. Jadi Cl2 ini jadi, nak buka atas boleh, buka mana-mana tak apa ni. Ini pun dia nak tunjuk dia macam ni. Tergaris. Bagi sama-sama lah. Okey, susah sikit kat sini. Macam mana? So far so good? Pening tak? Saya memang fokus untuk yang reaction ni je hari ni. Mekanisme. Tapi ada part boleh lah. Yang 4-5 kali dah ni. Nah, kamu cuba. Yang pentingnya kamu kena buat balik. Buat. You buat baru dapat. Kalau you tengok saya tak buat, selagi tak buat. Yang propagation ni yang ada problem ni. Yang homolytic. Yang selalunya student. Ini kat sini ni. Elektron ni nak pergi mana? Dekat carbon yang ada H tu. Carbon yang kehilangan H tu, carbon tu yang akan menjadi free radical. Carbon yang kehilangan H. H kena keluar. So carbon tu akan jadi free radical. Carbon yang ada H tu, H yang keluar. Nanti Cl pergi combine dekat carbon tu. Saya buat banyak dah. Okey. Nanti kamu buat tutorial. Saya ingatkan kamu ada quizy dah almost end today kan. Repeat quiz besok ke? Malam ni juga, hari ni juga. Repeat quiz ada yang ramai tak buat gini. Quizy dengan repeat quiz. Kena buat bagi siap. Tutorial buat. Nanti saya nak bagi quiz lain lagi. Kamu kena banyak bagi tanya soalan baru boleh. Kena rajin buat soalan. Buat baru dapat. Kalau duk harap kata apa, kamu boleh dia baca sendiri. Tak tengok rupanya teruk rupanya you all ni kalau kata tak bagi latihan. Tak boleh jadi ya. Saya kena bagi banyak latihan. So kena bersedia untuk menjawab segala-segala soalan-soalan yang saya bagi. Jangan malas-malas lah, rajin-rajin lah. Okay. So saya hari ni nak berhenti apa Dia boleh pergi semayang ke apa. Okay. Ya. Ada nak tanya apa-apa sebelum tu, nak tanya apa-apa tak? Tak ada Tak ada, madam. Tak larat dah